Ada yang minta untuk saya kongsikan bagaimana Bani Israel dahulu daripada bumi Palestin berbalik ke bumi Mesir, kembali ke bumi Palestin balik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kisah para Nabi dan para Rasul, saya sentuh kisah Nabi, kita mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, yang mana api itu tidak membakarkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kejadian itu disaksikan dengan jutaan manusia ketika itu. Kerana Namrud mengarahkan setiap penduduk kampung untuk berhimpun di satu tempat yang lapang. Yang mana Namrud mengarahkan setiap daripada mereka untuk membawa satu kayu, iaitu kayu api, dan diletakkan di tengah-tengah tempat itu semata-mata nak menghasilkan satu api yang sangat besar. Cuba bayangkan kalaulah 100 orang membawa satu kayu. Bayangkan 200 orang membawa satu kayu. Maka dihimpunkan di satu tempat. Besar manakah api yang akan dihasilkan? Dan api itulah yang telah membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi kejadian asalnya adalah api itu telah pun menyejukkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Disebabkan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana Namrud membakar Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ibrahim tidak dibakar, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membawa isterinya pergi ke satu tempat, iaitu di Palestin. Tinggallah mereka di sana, dibawa ke zaman Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam, Allah mengurniakan baginda ramai anak kerana baginda berkahwin 2 ataupun 3 wanita, maka dikurniakan 12 orang anak. Antaranya Bunyamin, antaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yaqub ni sangat sayang kepada anaknya yang bernama Yusuf alaihi salam, yang menyebabkan adik-beradik lain tak puas hati, adik-beradik lain iris hati, dengki dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bapa kita asyik-asyik Yusuf, bapa kita asyik-asyik Yusuf, apa-apa Yusuf, menyebabkan adik-beradik lain iris hati, tak puas hati, dengki dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang menyebabkan satu hari mereka berpakat, mereka nak buat sesuatu kepada Yusuf supaya Yusuf ni jauh dengan ayahnya, iaitu Nabi Allah Yaqub. Maka disebabkan itulah mereka keluar satu cadangan untuk mencampakkan ataupun meninggalkan Nabi Yusuf di satu tempat yang jauh. Maka pada satu hari mereka minta izin kepada Nabi Yaqub, wahai ayahanda, izinkan kami untuk bawa Yusuf keluar berjalan-jalan. Pada awalnya Nabi Yaqub tahu yang adik-beradik yang lain tak suka kepada Nabi Yusuf. Yaqub tahu, tapi Yaqub ketika mana diminta oleh adik-beradik yang lain, anak-anak yang lain untuk bawa adik bongsunya untuk keluar berjalan-jalan. Ketika itulah Yaqub ada rasa tak sedap hati. Dia ada curiga, tapi disebabkan permintaan yang terlalu kuat, pujuk, akhirnya seorang bapa yang sangat mengasihi, akhirnya seorang bapa yang sangat sayang kepada anak-anaknya mengizinkan juga Nabi Yusuf, kerana mereka telah pun berjanji kepada Nabi Yaqub, wahai ayahanda, seandainya Yusuf keluar dengan kami, jangan risau, kami akan jaganya, kami akan lindunginya daripada serigala, daripada kejahatan, daripada keburukan dan sebagainya. Yang menyebabkan Nabi Yaqub izinkan. Maka keluarlah mereka, bila mana sampai di satu perigi, satu telaga. Disitulah mereka mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi itu, ke dalam telaga itu, dan mereka mengambil baju Nabi Yusuf alaihi salam. Dan mereka menyembelih mana-mana binatang dan dilumurkan darah pada baju Yusuf alaihi salam. Dan dibawa balik bertemu dengan Nabi Yaqub dan dikhabarkan, wahai ayahda, Yusuf telah pun dimakan oleh serigala, inilah baju Nabi Yusuf, inilah baju Yusuf yang telah dimakan oleh serigala. Seorang ayah dan seorang Nabi dan seorang Rasul memiliki satu IQ yang sangat bijak. Dia tahu itu bukan darah Nabi Yusuf. Dia tahu itu penipuan. Tapi yang menyebabkan dia sangat sabar, yang menyebabkan dia mengalirkan air mata. Dia menunggu kepulangan Yusuf. Berhari-hari menunggu kepulangan Yusuf kerana dia tahu Yusuf belum lagi mati. Maka yang menyebabkan Nabi Yusuf yang berada dalam perigi itu, tak lama kemudian datanglah satu perdagang, satu kumpulan yang berniaga, yang berdagang. Mereka kehausan, lalu mereka mengambil air daripada telaga itu, tapi yang keluarnya adalah bukan air, tapi yang keluar itu adalah ghulam. Yang menyebabkan mereka terkejut, haza ghulam, ini seorang budak.
dan budak ini sangat cantik dengan perwatakan, dengan manisnya, dengan comelnya. Ya, kerana setiap Nabi dan setiap Rasul memiliki wajah yang sangat menawan, memiliki wajah yang sangat cantik. Cuma Nabi Yusuf lebih cantik. Cuma Nabi Yusuf lagi menawan. Itulah kelebihan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang menyebabkan anak itu dibawa ke Mesir dan dijual dan dibeli oleh Raja Mesir ketika itu. Tinggal di Mesir lama juga Nabi Yusuf sehinggalah menjadi anak kesayangan kepada Raja Mesir ketika itu. Bekerja di istana, duduk dalam istana, makan makanan raja dan sebagainya. Lama kelamaan ketampanan Nabi Yusuf diperhatikan dan dilihat oleh semua orang istana ketika itu, khususnya salah seorang isteri kepada Raja Mesir ketika itu yang digelarkan dalam masyarakat kita adalah Zulaikha. Yang digelarkan dalam masyarakat kita adalah Zulaikha. Cuma gelaran itu bukan nama sebenar, tapi gelaran itulah yang diberikan dalam masyarakat kita. Lalu isteri kepada Raja Mesir yang bernama Zulaikha itu sangat tertarik, menyebabkan dia menggoda Nabi Yusuf. Dia tutup pintu, dia cuba melakukan perkara-perkara yang tak senonoh kepada Nabi Allah Yusuf, sehingga kan mencari-cari baju Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu perbuatan itu ditangkap oleh raja. Raja tahu ini perbuatan isterinya, bukan salah Yusuf, tapi raja ingin menutup keaiban, ingin menutup rasa malunya. Dia menangkap Yusuf dan dipenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Adakah Yusuf reba saja bila mana dipenjara, hanya berdoa saja? Tidak. Nabi Yusuf berdoa dan berusaha. Apa usaha Yusuf? Setiap kali ada banduan yang nak keluar, Nabi Yusuf akan bagi tahu kepada mereka, bagi tahulah kepada raja, sesungguhnya aku tidak bersalah, aku dizalimi, aku difitnah dan sebagainya. Setiap kali ada banduan yang nak keluar, itulah yang akan dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf tak boleh lakukan lebih daripada itu. Itulah had Nabi Yusuf, memberitahu setiap banduan yang sesungguhnya seandainya kamu keluar, bagi tahulah kepada Raja Mesir, sesungguhnya aku tidak bersalah, aku difitnah. Itulah usaha-usaha Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lama kelamaan Raja Mesir bermimpi, dan mimpi itu ditafsirkan oleh Yusuf alaihi salam dan ditawarkan untuk keluar, tapi Nabi Yusuf tak mau keluar. Itu satu marwah seorang lelaki. Dia tak mau keluar selagi mana marwahnya tidak dibersihkan, selagi mana semua orang tak tahu yang dia tidak bersalah, yang menyebabkan Raja Mesir mengeluarkan satu statement, mengeluarkan satu arahan. Sesungguhnya Yusuf tidak bersalah. Yusuf difitnah dan sebagainya, dan dikeluarkan Nabi Yusuf dan diangkat menjadi orang yang paling kanan, iaitu Menteri Keuangan Mesir ketika itu, dan menguruskan keuangan ketika itu. Lama kelamaan dunia ketika itu, tambah-tambah Timur Tengah mengalami satu kemarau yang sangat dahsyat. Dalam keadaan semua kerajaan Timur Tengah mengalami kemarau, Syam, Syria dan sebagainya mengalami kemarau, hanya boleh survive hanyalah kerajaan Mesir, kerana dipimpin oleh raja, dipimpin oleh menteri yang hebat. Lalu ketika itulah semua kerajaan yang lain yang mengalami kemarau itu, yang terkesan dengan kemarau, kehabisan uang, kehabisan makanan, minuman dan sebagainya, mereka pergi ke kota Mesir untuk dapatkan bantuan. Dan salah seorang daripada yang pergi ke kota Mesir untuk dapatkan bantuan adalah adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Ketika itulah mereka melihat, terkejut mereka, kerana yang berada di takhta itu adalah adiknya, iaitu Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya abang-abang yang lain telah pun bertaubat, telah pun insaf di atas perbuatan mereka. Segera mereka mengatakan, wahai Yusuf, inilah aku abang kamu, inilah abang-abang kamu. Kami mohon ampun kepada kamu, maafkan kami seandainya kami bersalah dengan kamu. Maafkan kami andai kata kami terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya ayah kita tak boleh melihat disebabkan sangat rindukan kepada kamu. Disebabkan itulah Yusuf menanggalkan baju dan berikan kepada adiknya, berikan kepada abahnya, bagilah kepada ayah kita. Seandainya ayah kita menghidu bau ini, maka bolehlah kembali melihat penglihatannya. Dan bila mana balik dan diberikan kepada ayahnya, ayahnya dapat melihat. Dan Nabi Yusuf mengajak semua Bani Israel ataupun adik-beradik kepada Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, untuk berpindah daripada bumi Palestin, berpindah ke bumi Mesir. Itulah kehidupan di bumi Mesir. Di bumi Mesir, Bani Israel diangkat menjadi seorang bangsa yang sangat hebat, bangsa yang dikagumi sampailah ke zaman Fir'aun. Fir'aun tak suka kepada Bani Israel, ditindas, dizalimi dan sebagainya, dibawa kepada zaman Nabi Musa alaihi salam.
Maka bila mana sampai di zaman Nabi Musa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun tambah-tambah kepada kaumnya, iaitu Bani Israel, yang menyebabkan Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusha alaihi salam berusaha untuk mengeluarkan 500,000 lebih kurang puak-puak bangsa Bani Israel keluar daripada kenjaman rejim Fir'aun ketika itu, dan mereka berjaya keluar. Kita lihat bagaimana peristiwa lautan terbelah dua, lalulah terbelah 12 lautan terbelah, 12 lautan yang terbelah, lautan 12 belahan terbelah. Maka lalulah setiap kaum, setiap bangsa, setiap keluarga lalu di setiap lorong itu. Maka Fir'aun mati dalam lemas dalam lautan ketika itu. Maka mereka pun bergeraklah menuju ke kota Palestin. Tapi bila mana mereka sampai dekat dengan kota Palestin, ketika itulah mereka dapati di kota Palestin ketika itu telah pun didiami satu bangsa yang ganas. Lalu Allah telah berjanjikan, berperanglah wahai Bani Israel. Sesungguhnya seandainya kamu berperang, kata Allah, aku menjamin kemenangan buat kamu. Tapi sifat Bani Israel ini badan sahaja tegak, badan sahaja besar, tapi sifat naluri mereka adalah penakut. Apa kata mereka kepada Nabi mereka? Wahai Nabi-Nabi aku, wahai Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusha, berperanglah kalian. Pergilah berperang kalian seandainya kalian telah pun menang dalam peperangan itu, nak masuk ke kota Palestin, ajaklah kami, panggillah kami, kita masuk bersama-sama. Tapi berperang tidak, berperanglah kamu. Nanti kamu menang, panggillah kami. Itulah kecelakaan, itulah ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Padahal telah pun dijanjikan oleh Allah kemenangan buat kalian. Tapi sifat mereka adalah penakut. Sifat mereka cuba larikan diri daripada medan perang. Yang menyebabkan itulah mereka membunuh setiap orang Nabi. Sebab itulah bangsa Bani Israel ini sangat ramai Nabi. Tapi kezaliman mereka, kemukaran yang mereka buat adalah membunuh setiap Nabi yang mereka tak suka. Kejar Nabi mereka yang mereka tak suka, seperti mana berlaku Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Mereka tak suka kepada Nabi mereka seandainya Nabi mereka membawakan satu nasihat, membawakan satu ajaran yang tidak bertentangan dengan apa kehendak mereka. Tapi mereka suka kepada Nabi Sulaiman kerana di zaman Nabi Sulaiman mereka dapat merasai kekayaan, kemewahan, kerana Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan seorang rasul dan memerintah seluruh dunia ketika itu. Itulah yang menyebabkan mereka suka kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi Nabi Musa mereka tak suka, Nabi Harun mereka tak suka, Nabi Zakaria mereka tak suka. Itulah kekejaman yang dilakukan oleh puak-puak Yahudi, itu bangsa Bani Israel. Sehingga hari ini kita tengok bagaimana mereka percaya selagi mana tidak berkumpulnya Yahudi di satu tempat, iaitu Palestin, sang penyelamat mereka tidak akan keluar, iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Mereka nakkan Dajjal keluar, disebabkan itulah mereka create satu kerosakan, mereka create satu peperangan, mereka create satu rusuhan yang berlaku di dunia pada hari ini, supaya sang penyelamat mereka keluar, dan sang penyelamat inilah boleh membantu mereka untuk menguasai dunia. Itulah matlamat mereka untuk berada di atas, di antara yang teratas. Wallahu a'lam.